Dia sebenarnya dah cukup bahan untuk 3 lagu. Tapi dia tengah fikir, macam mana dia nak gabungkan semua lirik tu jadi satu lagu yang extravaganza punya gempak. Lepas dia dah susun gedebak-gedebuk, maka terhasillah Bohemian Rhapsody. Untuk siapkan bahagian opera, Queen khaskan selama seminggu, bai. Macam yang kau tengok dalam movie, Freddie memang minta Roger ulang sebut Galileo tu banyak kali sampai dia dapat bunyi yang dia nak. Lepas lagu tu dah siap rekod dan beberapa adjustment dibuat, Queen dah start rasa yang diorang dah buat something yang power gila. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan label rasa lagu tu tak boleh pergi dan terlampau panjang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Setelah sekian lama, akhirnya aku sampai juga pada tajuk yang aku suka. Sebenarnya kan, dah lama aku nak cerita pasal dia ni, tapi ada benda yang membimbangkan aku. Jadi, sebelum kita start, aku nak pesan, apa yang aku cerita ni sekadar untuk kita dengar dan tahu je. Jangan mudah terikut atau terpengaruh dengan perbuatan yang tak bermoral. So, hari ni aku nak kongsikan kisah perjalanan hidup seorang rockstar yang pernah mendominasi pentas dunia satu ketika dulu, iaitu Freddie Mercury. Freddie dilahirkan sebagai Farouk Bulsara pada 5 September 1946 dekat Stone Town, Zanzibar, atau sekarang ni dikenali sebagai Tanzania. So, untuk waktu dia kecil ni, aku guna nama Farouk sebagai penanda tempoh waktu hidup dia. Aku kena cakap benda ni, tak ada kan ramai yang mengelabah tai macam video Muhammad Ali hari tu. So, Farouk ni anak sulung daripada 2 orang adik-beradik. Adik perempuan dia bernama Kashmira yang dilahirkan pada tahun 1952. Ayah dia Bomi Bulsara dan mak dia Rustomji Bulsara. Diorang ni orang Parsi yang menetap dekat Bandar Bulsa atau sekarang ni dikenali sebagai Valsad yang terletak dekat Gujarat, India. Mak ayah dia mengamalkan ajaran Zoroastrian atau kita lebih kenali dengan nama Majusi. Ni aku nak masuk sejarah sikit lah. Orang Parsi atau sekarang disebut sebagai Iran, dulu diorang beragama Zoroastrian yang diasaskan oleh Zoroaster atau Zarastura masa pertengahan abad ke-5 sebelum Masihi. Bila Empire Islam dah conquer Parsi, diorang kata gubernur Islam yang memerintah Parsi bersikap tak adil dan suka naya diorang. Jadi ramailah orang Parsi yang berhijrah pergi ke India sekitar abad ke-8 sampai abad ke-10 Masihi. So nenek moyang Farouk ni antara yang berhijrah dan diorang menetap dekat Bombay atau sekarang ni dikenali sebagai Mumbai. Ayah Farouk kerja sebagai kerani untuk kerajaan British yang dihantar bertugas dekat Zanzibar, negara dekat benua Afrika. Disebabkan kerja ni, family Farouk dapat kehidupan mewah dari kerajaan British. Ada orang gaji, ada penjaga anak-anak dekat rumah diorang yang terletak dekat Stone Town. Walaupun mak ayah dia orang Majusi, diorang ni hantar Farouk belajar dekat sekolah Kristian. Dia sekolah dekat St. Joseph Convent Missionary School, di mana dia diajar oleh seorang biarawati Kristian Anglican. Masa dekat sekolah ni, Farouk dapat nickname Baki sebab gigi dia jongang dekat depan. Untuk pengetahuan korang, Farouk ni lahir dengan 4 batang gigi ekstra dekat belakang mulut dia. Itu pasal dia jongang. Walaupun nampak macam cacat fizikal, tapi itu sebenarnya satu kelebihan, di mana disebabkan gigi dia jongang le, vocal range dia boleh sampai 4 octave. Ini barang rare bai, bukan senang nak dapat. Kalau dapat pun selalunya tak dapat bertahan lama. Tapi Farouk ni sampai ke besar dapat maintain suara dia. Sebab tu le Farouk tak repair gigi dia. Kalau tak, hilang lah kelebihan dia. So, siapa yang beri now suruh aku repair gigi tu? Boleh je nak repair, tapi aku bukan kaya macam Dak Farouk ni awal. Korang suruh-suruh kutip le dana musibah bagi dekat aku. Engkau main suruh-suruh. Engkau ingat doktor tu ambil payment Elio je ke baru? Okey, dah melalut dah ni. Masa umur dia 8 tahun, Farouk dihantar ke St. Peter's School, sebuah sekolah berasrama penuh lelaki yang terletak dekat Bandar Panchgani, India. Dekat sini le, Farouk habiskan masa zaman kanak-kanak dan remaja dia. Dan dekat sekolah ni, ada 2 benda besar yang berlaku. Pertama, masa ni le Farouk sedar yang dia sebenarnya minat gila dengan muzik lepas dia belajar main piano. Di bawah pemantauan atuk nenek dengan saudara mara dia dekat India, Farouk bentuk band pertama dia iaitu The Hectic, di mana dia main piano. Yang kedua, masa umur dia
14 tahun, Farouk melalui pengalaman seksual pertama dia dengan budak lelaki dekat sekolah tu. Benda ni bukan something yang bagus lah. Tapi pada pandangan aku, mungkin inilah punca kecenderungan seksual dia bila dia dah besar. Tapi itu nanti kita cerita lah. Farouk habis belajar dekat sekolah tu pada tahun 1963 dan dihantar semula ke Zanzibar. Ngam-ngam pula time tu, Zanzibar ni pun baru merdeka dari tangan British. Bila dah balik Zanzibar ni, orang dah tak panggil dia Baki dah. Sekarang disuruh orang panggil dia Freddy. So start daripada ni, aku sebut dia sebagai Freddy pula. Bila dah balik rumah, Freddy ni asyik habiskan masa berenang dekat laut je sambil fikirkan masa depan dia. Masa ni dia sendiri pun tak tahu dia nak jadi apa. Pada Januari 1964 berlakunya revolusi Zanzibar. Punca dia, orang Afrika dekat Zanzibar tak puas hati dengan cara pemerintahan Kesultanan Zanzibar yang didominasi oleh orang Arab. Diorang menyirap bila Kesultanan Zanzibar ni asyik buat dasar kerajaan yang lebihkan orang Arab je. Dari zaman permulaan sampai British masuk, sampai dah merdeka balik, perangai sama je. Hati pun dah terbakar lama, dah halang-halang merdeka ni biar sampai ke pangkal lengan. Jadi, pada 12 Januari 1964, John Okello, seorang imigran Uganda dengan ketua parti Afro Shirazi, lead 800 orang pengikut untuk serang pasukan polis negara dan jatuhkan Sultan Abdullah. Bila pemberontakan tu jadi je, benda tu terus jadi on switch dekat semua orang Afrika Zanzibar untuk serang dan halau orang Arab dan orang Asia Selatan, terutamanya daripada India. Peristiwa ni dah menyebabkan lebih kurang 17,000 orang dah terbunuh. Saki-baki kumpulan etnik yang jadi target ni pun lari keluar negara, di mana kebanyakannya pergi dekat Oman. Family Busara pula lari pergi England sebab masa kerja dengan British, diorang ada bagi pasport British dekat family Busara. Bila sampai dekat England, diorang berpindah gandah juga untuk cari rumah tetap. Akhirnya, diorang menetap dekat Gladstone Avenue, Feltham, London. Lepas dah habis belajar art dekat Ashworth Polytechnic, West London, Freddy sambung belajar dalam bidang art and design dekat Ealing Art College yang sekarang ni dah jadi sebahagian daripada University of West London pada tahun 1966. Lepas dah dapat diploma pada tahun 1969, Freddy yakin yang dia boleh bina kerjaya dalam bidang fashion. So, dah jadi kebiasaan untuk orang dekat sana nampak Freddy ni berjalan dengan fashion yang pelik-pelik. Lepas tu, dia kerja dekat kedai pakaian vintage dekat Kensington Market. Dalam masa yang sama, dia kerja juga sebagai pemunggah beg untuk British Airways dekat Heathrow Airport. Di luar waktu kerja, Freddy ni join satu band yang bernama Wreckage. Masa ni, walaupun dia belum lagi jadi artis, Freddy ni dengan confidentnya bagi tahu semua orang yang dia jumpa yang satu hari nanti dia akan jadi rockstar. Masa dia kerja dekat kedai baju ni jugalah, Freddy berkenalan dengan Roger Taylor. Kebetulan, Freddy pun memang minat dengan band Smile yang dianggotai oleh Roger Taylor, Brian May dengan Tim Staffel. Bila band Wreckage berpecah, Freddy join pula band Sour Maxi. Lepas tu, Freddy kerja pula dekat kedai baju Biba. Masa ni lah munculnya orang penting dalam hidup Freddy iaitu Mary Austin. Diorang pun start bercinta dan dalam tempoh beberapa bulan, diorang pun duduk sama-sama dekat satu apartmen kecil. Masuk awal tahun 1970, Sour Maxi pun berpecah. Tak lama lepas tu, Smile pun berpecah sebab Tim Staffel decide nak join band Humpy Bong. Bila dapat tahu Smile dah berpecah, Freddy pun pujuk lah Brian dengan Roger ni untuk teruskan. Freddy terus offer diri dia sendiri untuk jadi vokalis baru diorang. Maka, inilah permulaan kepada sebuah band yang akan menghiasi sejarah muzik dunia. Sebelum aku sambung cerita, suka aku nak kenalkan dua orang band member awal dia ni. Pemain gitar Brian May, seorang pemegang ijazah sarjana muda sains dengan kepujian dalam bidang matematik dan sains dari Imperial College London. Pemain drum Roger Taylor, bekas student doktor pergigian dekat London Medical College dan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang biologi dari East London Polytechnic. Kenapa aku nak sebut benda ni? Sebab aku nak korang tengok background education diorang. Legend-legend ni semua budak pandai tau, bukan jenis tuang sekolah punya orang. Aku bukanlah nak merendahkan orang yang tak ada peluang nak belajar atau yang tak berapa nak pandai. Aku cuma nak pesan dekat budak-budak yang ada peluang nak belajar tu tapi heboh nak berhenti sekolah semata-mata nak jadi content creator le, influencer le, tiktokers le. Diorang ni semua dalam kata minat muzik pun diorang tak berhenti sekolah tau, siap belajar tinggi lagi. Satu lagi aku nak bagi tahu pada makcik-makcik bawang dekat luar sana, orang yang bina kerjaya yang jauh dari bidang yang dia belajar tu bukanlah benda yang sia-sia. Diorang ni walaupun jadi penyanyi jauh menyimpang daripada apa yang diorang belajar, tapi diorang bukan jadi penyanyi yang biasa-biasa, diorang jadi yang luar biasa. Kena faham, proses belajar ni bukan sekadar untuk ilmu tu saja, tapi untuk melatih disiplin dan banyak lagi kemahiran lain. Janganlah kau cakap, lah penat-penat belajar tinggi-tinggi, keluar-keluar meniaga nasi lemak je. Biarlah dia nak meniaga nasi lemak pun, dah dia minat meniaga, dia punya pasal le. Mungkin bidang yang dia belajar tu bidang hotel, ada belajar memasak. Lepas tu dia decide nak meniaga. Dia boleh je implement ilmu masakan dia dalam produk dia. So tak adanya sia-sia dia belajar tinggi-tinggi tu. Boleh jadi produk dia lebih better, lebih inovatif sebab dia dah
belajar masak lebih mendalam. Dan boleh jadi cara dia serve customer pun lebih better sebab dia dah faham apa itu customer service. Faham tak? Sorry lah Aku kalau dapat peluang ni memang aku nak bagi habis-habis. Satu rumah freehold non bumi bang. Okey. 4 bilik, 3 bilik air. Oh, baik. Korang pun ada kat sini? Dah lalang korang ada dekat sini. Korang pernah tak terfikir berapa sebenarnya nilai keboleh pinjaman korang untuk korang beli rumah ke, beli kereta ke, buat personal loan ke, buat business loan ke? Korang tak tahu kan? Jujur je lah. Okey, sekarang ni aku nak ajak korang cek kesihatan kredit korang. So, macam mana? Ada satu website yang boleh tolong kirakan berapa sebenarnya nilai yang korang boleh pinjam, iaitu mypocket.my. Senang je nak cek. Korang masukkan je jumlah pendapatan dan komitmen korang. Dan sistem ni akan bagi tahu berapa pinjaman yang korang layak dapat. Untuk pengetahuan korang, syarikat yang handle mypocket.my ni dah hasilkan lebih 2,000 video berkenaan pendidikan kewangan. Lepas sekian lama diorang mendidik orang, diorang pun cipta mypocket.my untuk bagi rakyat Malaysia ni tahu dekat mana kedudukan kewangan diorang. Bagus ke tak bagus? Dengan nilai serendah RM50, korang boleh terus dapatkan report mypocket korang. 1,000 pelanggan terawal akan dapat info laporan SeaCris, SeaTOS, Experience, PK, Angkasa secara percuma. Yang menariknya, korang siap dapat consultation sekali berkenaan kewangan korang. Diorang akan ajar korang macam mana nak susun komitmen korang berdasarkan laporan kewangan korang. Barulah korang mudah nak buat keputusan berkenaan kewangan korang. Sebenarnya kan, korang kena cek kesihatan kredit korang at least tahun sekali tau. So tunggu apa lagi? Pergilah daftar mypocket.my sekarang. Korang boleh tekan link yang aku dah letakkan dekat description ataupun pin komen. Okey, korang pergilah sambung tengok video dulu. Aku nak tengok rumah ni kejap. Zan, kalau aku nak beli rumah ni cash boleh? Cantik, lagi baik. Berapa kau nak beli ni? Aku ingat nak beli satu taman lah Kau kata tadi nombor 6. Okey, Queen pun dibentuk dan John Deacon join diorang sebagai pemain bass pada tahun 1971. Masa ni daripada nama Farouk Bulsara ditukar jadi Freddie Mercury secara rasmi. Ini tukar betul-betul masuk IC tau, bukan setakat stage name je. Dengan nama baru ni Freddie bawa persona baru yang sentiasa nak hypekan orang ramai. Roger Taylor cakap Freddie ni punya visi satu je. Dia nak orang kagum dengan persembahan orang. Sejak tu juga Freddie start pakai maskara coat piece leotards untuk tunjukkan showmanship dia. Masa awal-awal, orang rasa yang image Freddie ni over nak mampus. Majalah muzik pun selalu kutuk sikap dan image Freddie bila buat persembahan. Tapi semua benda ni langsung tak bagi kesan dekat Freddie. Freddie layankan je orang nak cakap apa pun pasal dia atau band dia. Sebab dia yakin gila yang satu hari nanti orang akan admire dia dengan band dia. Tahun 1973, Queen keluarkan album pertama diorang yang bertajuk Queen. Diorang bawa elemen muzik heavy metal dengan glam rock. Lepas tu, diorang dapat offer buat show untuk support Mott the Hoople UK Tour Concert. Walaupun offer ni kira dah baik dah untuk band yang baru nak menapak, Freddie menyirap gila bila Queen tak dapat peluang nak buat tour concert sendiri. Masa tengah jalan konsert tu, diorang pun start siapkan album kedua diorang yang bertajuk Queen tu. Walaupun masa tu, Trident Records bagi payment yang tak berbaloi pun dengan kos sara hidup masa tu, Freddie rasa macam dah sampai masa untuk dia kahwin dengan Mary Austin. Masa diorang bertunang tu, lagu Seven Seas of Rhye baru dapat masuk top 10 hit songs. April 1974, Queen dapat pula buat show dekat US untuk support Mott the Hoople American Tour. Sayangnya, tour tu tak dapat nak diteruskan sebab Brian May dijangkiti penyakit hepatitis. Queen pun terpaksa balik ke England naik emergency flight. Lepas Brian May dah okey sikit, Queen pun masuk recording studio balik. Walaupun diorang dah keluarkan 2 album yang bagus, diorang rasa Queen ni masih belum dapat tempat dalam hati pendengar muzik dekat United Kingdom. Jadi, masa ni Freddie kerja keras macam orang kena rasuk demi nak hasilkan lagu-lagu yang power. Hasilnya keluarlah album Sheer Heart Attack pada November 1974. Album ni juga memperkenalkan Queen punya bunyi signature, iaitu kehebatan vokal harmoni diorang dan gabungan elemen balada, folk, blues, metal, pop dengan rock. Album ni dah berjaya gila, tapi Freddie rasa album ni belum cukup power untuk letakkan nama Queen dalam sejarah muzik. Maka bermulalah proses pembuatan sebuah karya agung daripada Queen yang masih orang ingat sampai sekarang, iaitu Bohemian Rhapsody. Lagu ni salah satu lagu yang ada dalam album A Night at the Opera. Lagu ni sebenarnya Freddie dah tulis dari zaman dia belajar lagi. Brian May cerita ada satu hari ni, Freddie datang bawa kertas-kertas yang digembat dari tempat kerja bapak dia. Lepas tu, sambil dia main piano, dia explain pasal lagu yang asalnya dia bagi tajuk sebagai The Cowboy Song. Masa tu juga, Freddie terus cipta harmoni lagu tu sebab dia dah bayangkan dah bunyi yang dia nak tu dalam kepala
dia. Freddy ada cerita juga dekat dia orang. Dia sebenarnya dah cukup bahan untuk 3 lagu. Tapi dia tengah fikir macam mana dia nak gabungkan semua lirik tu jadi satu lagu yang extravaganza punya gempak. Lepas dia dah susun gedebak-gedebuk, maka terhasillah Bohemian Rhapsody. Diorang rangkumkan elemen glam rock, metal dengan opera dalam lagu ni. Queen pun start training main lagu Bohemian Rhapsody dekat Rich Farm Studio, Surrey pada pertengahan tahun 1975. Dan diorang perfectkan lagi lagu tu dan permainan diorang selama 3 minggu dekat Penrose Court, Herefordshire. Pada 24 Ogos 1975, diorang pun start rekod lagu dekat Rockfield Studio, studio yang famous dekat Monmouth, Wales. Untuk siapkan bahagian opera, Queen khaskan selama seminggu bai. Freddy yang tulis semua bahagian harmoni tu. Untuk pengetahuan korang, bahagian tu je guna 160 track vokal, di mana Brian nyanyi low note, Freddy nyanyi middle note dan Roger nyanyi high note. Macam yang kau tengok dalam movie, Freddy memang minta Roger ulang sebut Galileo tu banyak kali sampai dia dapat bunyi yang dia nak. Dan disebabkan tu le tape diorang dah nak habis dan tape sedia ada pun dah nak rosak. Bohemian Rhapsody ni memang penuh dengan bahasa imajinasi yang menjadi bukti bahawa Freddy ni memang ada bakat sebagai penulis lirik. Brian cakap Freddy ni complicated tau. Dekat luar nampak je macam huara suka main-main, tapi dalaman dia sebenarnya dia sentiasa rasa insecure dan struggle dengan pengalaman zaman remaja dia. Brian kata lagi Freddy tak pernah explain pun apa maksud lirik lagu tu, tapi Brian yakin yang Freddy banyak letakkan diri dia dalam lagu tu. Lepas lagu tu dah siap rekod dan beberapa adjustment dibuat, Queen dah start rasa yang diorang dah buat something yang power gila. Roy Thomas Baker, producer lagu ni cakap, masa first time dia dengar lagu ni dalam control room, dia dah cakap dalam hati dah, ini hari akan jadi hari yang bersejarah. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan label rasa lagu tu tak boleh pergi dan terlampau panjang. Bila dengar macam tu, Queen tetap bertegas yang diorang nak juga lagu tu. Dan Queen dapat tahu yang lagu tu tak ada harapan nak main dekat radio. Freddy pun terus minta tolong kawan dia, Kenny Everett, DJ dekat Capital Radio. Lepas Bohemian Rhapsody keluar pada 31 Oktober 1975, Queen terus dapat impak yang gila-gila punya. Aku nak carut tak boleh ni, tapi memang gila punya lah. Tambah pula, bila hujung minggu, Capital Radio mainkan lagu tu sebanyak 14 kali. Lagilah meletup nama Queen. Lepas tu, Queen hire Bruce Gowers untuk shoot muzik video diorang. Penghasilan muzik video tu makan kos sebanyak £3,500 dan proses rakaman tu selama 3 jam dekat S3 Studios. Antara benda yang ikonik dalam muzik video tu ialah diorang buat balik post diorang dalam cover album Queen tu. Muzik video Bohemian Rhapsody ditayangkan dalam program TV Top of the Pops pada 20 November 1975. Lepas je muzik video tu keluar, Bohemian Rhapsody terus jadi nombor 1 dalam US Top 10. Lagu tu juga dah duduk tempat pertama dalam carta Top British Singles selama 9 minggu. Walaupun lagu ni berjaya, tapi hubungan Freddy dengan Mary dah mula jadi kucak-kacir. Kenapa jadi kucak-kacir? Yang itu aku cerita dalam next video lah Aku rasa macam penat pula daripada tadi berenau cerita dekat korang ni. Walaupun aku tahu nanti korang tengok video ni, tapi sekarang ni aku cerita sorang-sorang. Rasa penat tau cakap sorang-sorang ni. Tapi bila aku cakap macam ni, jangan pula ada yang menyaut. Aku dah sorang-sorang malam ni awal. So next video aku akan ceritakan perjalanan hidup yang lebih mencabar bagi seorang Freddie Mercury. Yang paling penting pasal persembahan dia dalam konsert yang paling besar yang pernah dianjurkan dalam sejarah dunia. So kalau korang ada sebarang pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta yang aku dah cerita setakat ni, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen. Dan kalau korang nak aku cepat-cepat habiskan cerita ni, korang tekan je button super thanks banyak-banyak supaya aku lebih rasa semangat. Macam biasa lah, aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku ni macam berenau. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa korang untuk dengar cerita aku ni. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aduh.